Sebelum itu, kita kena fahami terlebih dahulu apa itu negara berdaulat. Negara berdaulat ialah negara yang bebas dari kuasa asing dan ciri-cirinya ialah mempunyai sempadan yang diiktiraf. Lalu, apabila sesebuah kawasan ini belum lagi diiktiraf oleh undang-undang antarabangsa, perkara inilah yang boleh menjadikan konflik antara sesebuah negara. Konflik ini menyebabkan negara-negara bersaing untuk mendapatkan kawasan ini. Mereka bersaing kerana kepentingan sejarah kawasan, kawasan yang strategik dan kepentingan ekonomi negara tersebut. Negara kita juga tidak terkecuali dalam isu persepadanan dan tuntutan bertindih ini. Hal inilah yang bakal kita bincangkan dalam perkongsian kami pada hari ini. Saya mulakan isu persepadanan negara kita dengan konflik di laut. Perkara pertama yang kita perlu tahu terlebih dahulu, bagaimanakah konflik di laut ini boleh terjadi? Di Asia Tenggara ini, kebiasaannya konflik di laut boleh berlaku akibat daripada bidang kuasa maritim yang tidak jelas. Pulau-pulau kecil dan batu-batuan akan sering dijadikan perebutan antara negara-negara di sekelilingnya. Mereka akan berusaha mempertahankan pulau-pulau atau batuan-batuan kecil di sekeliling mereka bagi memastikan tidak ada kesan buruk dari segi ekonomi, politik atau sosial jika kawasan tersebut dimiliki oleh orang lain. Jadi, perkara ini sudah jelas menunjukkan bagaimanakah konflik di laut boleh berlaku. Negara kita, konflik di laut yang berlaku antaranya ialah pertikaian Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pihak yang terlibat ialah pihak Indonesia dan pihak Malaysia. Pulau Ligitan adalah pulau kecil yang berada di aras laut, manakala Pulau Sipadan pula adalah pulau yang pada tahun 1980-an telah dijadikan pusat peranginan sehinggalah pada hari ini. Buat pengetahuan semua, pulau-pulau ini terletak di Laut Sulawesi. Jarak antara kedua pulau ini hanyalah 15.5 batu nautika. Konflik ini bermula pada tahun 1963 apabila Sabah dan Sarawak masuk membentuk Malaysia. Satu peta telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan Malaysia untuk menunjukkan bahawa pulau-pulau ini adalah sebahagian daripada negara Malaysia. Hal ini kerana pulau-pulau ini terletak berdekatan dengan perairan negeri Sabah yang merupakan sebahagian daripada negara Malaysia. Lantas, semasa United Nations Convention of Laws of the Sea 1960 atau UNCLOS 2, persoalan berkaitan pemilikan wilayah ini telah diajukan. Persoalan ini bermula apabila pihak Malaysia menginginkan pihak Indonesia untuk menggunakan peta yang menunjukkan bahawa pulau-pulau ini berada di wilayah Malaysia. Namun, pihak Indonesia mahu untuk menggunakan peta lama yang menunjukkan bahawa pulau-pulau ini bukanlah sebahagian daripada Malaysia. Dan pada waktu ini, rundingan ini telah bertemu dengan jalan buntu. Dan semasa pertikaian mengenai pulau-pulau ini belum lagi menemui titik noktanya, syarikat-syarikat swasta Malaysia telah membangunkan Pulau Sipadan menjadi pusat peranginan, menyebabkan pihak kerajaan Indonesia kurang bersetuju kerana pertikaian ini masih lagi belum selesai. Akhirnya, pertikaian ini telah dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai International Court of Justice. Dalam mesyuarat khas yang telah diadakan, pihak kerajaan Malaysia dan Indonesia telah meminta untuk Mahkamah Antarabangsa menentukan siapakah yang berhak untuk memiliki pulau-pulau ini. Semasa konflik ini belum lagi selesai, konflik ini menjadi lebih rumit apabila pihak kerajaan Filipina ingin masuk campur dalam pertikaian ini atas dasar kepentingan negara mereka. Hal ini kerana pada masa yang sama juga, pihak kerajaan Filipina pada waktu itu menuntut agar wilayah negeri Sabah menjadi sebahagian daripada mereka. Lantas mereka berpendapat bahawa jika mereka tidak masuk campur, tuntutan ini bakal menjejaskan
tuntutan yang dibuat pihak Filipina kepada Mahkamah Antarabangsa. Namun, pada 23 Oktober 2001, Mahkamah Antarabangsa telah menolak permohonan pihak Kerajaan Filipina untuk masuk campur dalam pertikaian antara pihak Kerajaan Malaysia dan juga pihak Kerajaan Indonesia. Lantas, apakah kesudahan konflik ini? Bagi mempertahankan pulau-pulau ini daripada jatuh ke tangan pihak Kerajaan Indonesia, pihak Kerajaan Malaysia telah mengemukakan beberapa bukti untuk menyokong bahawa pulau-pulau ini adalah milik Kerajaan Malaysia. Antara bukti yang telah dikemukakan oleh Kerajaan Malaysia pada waktu itu ialah bukti penyerahan kuasa daripada Sultan Sulu ke kuasa Sepanyol pada tahun 1878. Dan pilihan kuasa ini bertukar-tukar sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957. Bukti yang kedua ialah Pulau Sipadan merupakan kawasan pengumpulan telur penyu, iaitu kegiatan ekonomi penduduk tempatan di sekitarnya. Lantas, Mahkamah Antarabangsa telah membuat keputusan untuk berpihak kepada Malaysia kerana mereka percaya bahawa Malaysia lebih menunjukkan prinsip animus occupandi, iaitu niat sebuah kuasa untuk melaksanakan pentadbiran di suatu kawasan. Akhirnya, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi milik Malaysia berdasarkan prinsip kawalan efektif. Selain daripada pertikaian ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Malaysia juga berdepan dengan isu tuntutan Pulau Batu Putih, di mana konflik ini bermula seawal tahun 1980-an apabila Singapura menyuarakan bantahan secara rasmi kepada Kuala Lumpur sebagai tindak balas terhadap Peta Malaysia yang diterbitkan pada 21 Disember 1979. Sebelum kita pergi lebih lanjut, di sini saya ingin menerangkan serba sedikit tentang bentuk geografi bagi pulau ini. Pulau ini bersaiz 137 meter panjang, 60 meter lebar dan meliputi kawasan kira-kira 8,560 meter persegi ketika air surut. Dan pulau ini terletak kira-kira 24 nautika ke arah timur Singapura dan 7.7 batu nautika ke arah selatan negeri Johor. Bukan itu sahaja, konflik pemilikan pulau ini juga melibatkan hak dan kedaulatan Batuan Tengah dan Tubir Selatan yang turut terletak di Selat Singapura. Oleh hal yang demikian, Malaysia dan Singapura telah menyatakan beberapa hujah bagi menuntut hak ke atas Pulau Batu Putih ini. Malaysia berhujah bahawa Pulau Batu Putih ini secara semula jadi merupakan sebahagian Kesultanan Johor yang berasaskan prinsip time immemorial. Dan Malaysia juga mengemukakan perjanjian Anglo-Dutch Treaty 1824 yang meletakkan Pulau Batu Putih ini sebagai sebahagian kawasan penguasaan British. Yang seterusnya, Singapura juga memberi hujah bahawa Pulau Batu Putih ini berstatus terra nullius dan Singapura dan pentadbir terdahulu iaitu United Kingdom telah melaksanakan prinsip kawalan efektif yang berterusan ke atas Pulau Batu Putih sejak tahun 1847. Singapura juga menyatakan bahawa Malaysia tidak pernah menyuarakan bantahan rasmi dalam menaikkan bendera Singapura di Pulau Batu Putih itu. Episod pertikaian ini berakhir apabila International Court of Justice atau ICJ memutuskan bahawa Pulau Batu Putih adalah milik Singapura dan Batuan Tengah menjadi milik Malaysia. Manakala Tubir Selatan bergantung kepada persempadanan perairan negara yang menguasainya. ICJ sedia maklum bahawa Johor gagal menyuarakan bantahan dan berdiam diri terhadap aktiviti-aktiviti Singapura di Pulau Batu Putih disebabkan oleh faktor kolonisme British. Penyelesaian pertikaian secara baik ini selaras dengan deklarasi ASEAN yang ditandatangani pada bulan Julai 1992. Kandungan deklarasi ini meminta semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan pertikaian secara aman dan melalui perundangan. Selain daripada pertikaian isu Pulau Batu Putih, Malaysia juga terjebak dengan isu pertikaian Pulau Spratly. Baiklah, sebelum kita pergi lebih terperinci, marilah kita saksikan video pendek berkaitan dengan pengenalan tentang Pulau Spratly ini.
dan konflik ini adalah apabila Laut Cina Selatan memiliki 4 gugusan pulau dan antara 4 pulau ini hanya 2 pulau yang menjadi rebutan, iaitu Pulau Paracel dan Pulau Spratly. Pulau ini bukan dituntut oleh 2 negara tetapi dituntut oleh 6 buah negara seperti negara Brunei, negara Filipina, negara China, negara Vietnam, negara Taiwan dan juga negara kita Malaysia. Akan tetapi, China telah meletakkan kedua-dua pulau ini sebagai tanah miliknya di bawah daerah Shansha dalam wilayah Hainan. Pasti anda semua tertanya-tanya, mengapa Malaysia turut merebut untuk memiliki Pulau Spratly ini? Baiklah, Malaysia inginkan pulau ini berasaskan Exclusive Economic Zone dan prinsip lanjutan benua. Negara kita juga turut menuntut 12 terumbu kepulauan kecil di bahagian selatan timur Spratly, iaitu antaranya terumbu Comoner, Amboina Cay, terumbu layang-layang dan Southwest Shoal dan sebagainya. Sehubungan itu, Malaysia telah meletakkan Amboina Cay dan Shallow Reef atau terumbu layang-layang sebagai wilayah Malaysia. Persoalan kedua, mengapakah Pulau Spratly ini menjadi rebutan kepada 6 buah negara ini? Baiklah, sudah semestinya pulau ini menjadi rebutan atas faktor sumber semula jadinya, di mana terdapat ikan tropika, mineral dan sumber laut serta didapati ada potensi untuk mengeksploitasi minyak dan gas. Hal ini kerana dasar laut berdekatan dengan James Shoal dan Reed Bank diketahui mempunyai telaga minyak yang boleh diekstrak. Didapati bahawa seorang profesor dari China telah menyatakan bahawa kawasan itu merupakan kawasan penyimpanan minyak dan gas. Selain daripada eksploitasi sumber asli ini, China berminat dengan sumber perikanan di pulau tersebut kerana terdapat banyak ikan yang ditemui seperti ikan kembung, ikan selayang, ikan tuna dan sebagainya. Penangkapan ikan-ikan ini telah menjadi matlamat China sejak awal permodenan lagi. Sudah semestinya, pelbagai inisiatif dan usaha telah dilakukan bagi meleraikan konflik ini seperti beberapa perjanjian multilateral telah dilakukan, antaranya pengisytiharan Deklarasi Kuala Lumpur 1971 yang ditandatangani oleh Menteri Luar ASEAN. Perjanjian ini menunjukkan komitmen semua pihak di rantau ini menjadikan kawasan ini bebas, aman dan berkecuali. Seterusnya, Forum ASEAN turut dianjurkan bagi membincangkan permasalahan yang terdapat di Asia Tenggara. ARF ini merupakan usaha sama dalam membangunkan sikap saling mempercayai dalam kalangan negara Asia Pasifik bagi keamanan serantau. Akhir sekali, ASEAN telah mengadakan Forum ASEAN-China Senior Official Consultation untuk membincangkan pertikaian Pulau Spratly ini. Oleh itu, didapati bahawa ketiga-tiga usaha ini berkesan dalam menyelesaikan konflik yang berlaku. Selain pertikaian di laut yang melibatkan perebutan pulau, Malaysia juga berdepan dengan konflik di ruang udara apabila adanya pencerobohan yang berlaku. Umum mengetahui bahawa terdapat persempadan di ruang udara untuk menentukan kedaulatan sesebuah negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menceroboh atau lalu di kawasan itu. Malah, terdapat banyak undang-undang berkaitan dengan ruang udara dan angkasa. Antaranya, pada tahun 1944 terdapat Chicago Convention, pada tahun 1929 terdapat Warsaw Convention dan sebagainya. Ruang udara negara kita telah dicobok oleh beberapa pesawat di mana media tempatan telah melaporkan pada 1 Jun 2021 sebanyak 16 pesawat tentera udara China telah memasuki zon udara maritim Malaysia. Akhbar tempatan juga melaporkan sebanyak 985 pergerakan pesawat Singapura dikesan mencerobohi ruang udara Malaysia pada tahun 2008. Terdapat juga pesawat Singapura melakukan penerbangan rendah di Pasir Gudang Johor dan pihak Angkatan Tentera Malaysia menyatakan bahawa ia bukan satu pencerobohan, malahan mereka sedang melakukan latihan ketenteraan dan telah mendapat kebenaran diplomatik. Namun begitu, China telah mencerobohi ruang udara Malaysia dengan alasan sedang melakukan rutin biasa tentera udara dan tidak menyasarkan mana-mana negara. Sehubungan itu, respon bagi pencerobohan ini, Malaysia telah mengambil beberapa tindakan, iaitu apabila China menceroboh lagi, Wisma Putra akan memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk memberikan penjelasan dan penerangan berhubung dengan insiden penerbangan itu.
Kementerian Luar juga akan mengeluarkan nota bantahan diplomatik terhadap pencerobohan ini kepada pemerintah Republik Rakyat China. Lanjutan itu, kerajaan juga telah mengisytiharkan pewujudan kawasan larangan di ruang udara Pasir Gudang atas keselamatan ruang udara Malaysia. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pertikaian dan konflik di darat. Malaysia bersempadan dengan negara Indonesia, Brunei, Singapura dan juga Thailand. Pertikaian sempadan Malaysia-Brunei ke atas Limbang merupakan susuk baru dalam sejarah pertikaian yang memberikan kesan kepada hubungan diplomatik. Limbang ini merupakan satu kawasan darat yang subur dan juga kaya dengan sumber asli khususnya minyak. Dan pada asalnya, kawasan Limbang ini dijajah oleh Brunei. Hubungan Malaysia-Brunei merupakan hubungan luar negeri di antara Malaysia dan juga Brunei. Brunei mempunyai kedutaan besar di Kuala Lumpur. Malaysia juga mempunyai kedutaan besar di Bandar Seri Begawan. Kedua-dua negara ini merupakan ahli benua ASEAN dan juga negara-negara Commonwealth. Selain itu juga, kedua-dua negara ini berkongsi sepadan tanah di Pulau Borneo. Seterusnya, isu sempadan darat dan maritim antara Malaysia dengan Brunei Darussalam telah diselesaikan menerusi satu dokumen yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Abdullah Badawi dan juga Sultan Brunei iaitu Sultan Hassan Al-Bolkiah di Bandar Seri Begawan. Menerusi dokumen itu, Brunei menggugurkan tuntutan terhadap daerah Limbang di Sarawak. Kemudian, Malaysia dan juga kedua-dua negara menubuhkan satu suruhanjaya bersama bagi memperincikan kerja menentukan sepadan. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, mari kita lihat video pendek tentang perjanjian persempadan Malaysia dan Brunei yang disiarkan di Buletin Utama TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selepas 4 hari dibangkitkan, Wisma Putra akhirnya tampil dengan penjelasan mengenai pertukaran surat antara Malaysia dan Brunei. Perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mac 2009 sebenarnya telah menyelesaikan isu-isu dua hala tertangguh secara baik. Dalam satu kenyataan, Wisma Putra memaklumkan perjanjian itu yang telah membawa lembaran baru dalam hubungan dua hala antara Malaysia-Brunei adalah hasil daripada rundingan sukar selama 20 tahun antara kedua-dua negara mengenai pelbagai isu termasuk maritim dan sempadan. Satu daripada elemen penting dalam perjanjian yang ditandatangani oleh bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah adalah memuktamadkan penyempadanan kawasan maritim. Lainnya, pewujudan kawasan aturan komersial CAA bagi minyak dan gas memuktamadkan modaliti bagi pembatasan sempadan darat dan hak laluan maritim yang tidak boleh dicabuli bagi warga negara dan penduduk Malaysia menyeberangi zon maritim Brunei. Penamatan kontrak perkongsian pengeluaran membabitkan Blok L dan M pula adalah selaras dengan pewujudan CAA seperti yang ditetapkan dalam pertukaran surat. Selain mendapatkan kelulusan Kabinet, Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak juga terbabit dalam rundingan isi kandungan pertukaran surat itu. Selain itu juga, Malaysia juga mempunyai masalah persempadanan dengan Indonesia. Malaysia dan Indonesia menandatangani Memorandum Persefahaman MOU bagi menyelesaikan isu antarabangsa ini. Memorandum ini mengenai penandaan dan juga pengukuran sepadan antarabangsa Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak dan juga Indonesia iaitu Kalimantan Utara dan juga Kalimantan Barat. MOU ini ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Kementerian Air, Tanah dan juga Sumber Asli iaitu Datuk Zurina Pawantih dan juga Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Indonesia iaitu Dr. Hadi Prabowo. Dengan menandatangani MOU ini, ia sekaligus dapat memberikan laluan secara rasmi kepada kedua-dua negara bagi mencapai resolusi 3 lagi masalah yang tertangguh iaitu OBPS. Seterusnya, saya akan menjelaskan pula implikasi konflik terhadap Malaysia. Yang pertama ialah negara-negara Asia Tenggara yang berkongsi sepadan maritim menghadapi kesukaran untuk menyelesaikan isu tuntutan bertindih kerana dipengaruhi oleh faktor kepentingan ekonomi, kedaulatan negara, hambatan politik dan juga kegagalan rundingan.
Dan negara-negara Asia Tenggara ini perlu menyelesaikan isu tuntutan bertindih melalui rundingan multilateral atau bilateral melalui platform seperti ASEAN atau Badan Kehakiman Antarabangsa iaitu ICJ. Implikasi yang seterusnya ialah Malaysia juga telah menempatkan pasukan tentera di 6 buah pulau dan terumbu serta mempertingkatkan kapasiti ketenteraan di markas Bridge Kelima Infantry, Kota Kinabalu dan juga Sabah untuk tujuan pertahanan. Implikasi yang seterusnya, tuntutan bertindih di negara Asia Tenggara telah memperlihatkan banyak rundingan terlibat dalam kerabat ASEAN dilakukan. Pada tahun 2020, ASEAN dan China telah melakukan beberapa sila rundingan untuk menyelesaikan isu tuntutan bertindih ini. Implikasi konflik terhadap Malaysia yang terakhir ialah Malaysia telah kehilangan selama-lamanya Pulau Batu Putih apabila ICJ telah memutuskan bahawa Singapura mempunyai hak terhadap Pulau Batu Putih tersebut, dan manakala untuk Batuan Tengah pula ia telah menjadi milik Malaysia. Secara rumusnya, negara-negara yang terlibat dalam konflik persempadanan dan juga isu tuntutan bertindih perlulah diselesaikan secara berhemah. Hal ini kerana konflik persempadanan dan juga isu tuntutan bertindih ini memerlukan masa yang sangat lama untuk diselesaikan dan juga mendatangkan banyak implikasi kepada negara Malaysia dan juga negara-negara lain. Oleh itu, semangat cinta akan negara dan juga semangat patriotism perlulah diperkukuhkan dalam diri rakyat Malaysia agar dapat menjamin kesejahteraan dan juga keamanan negara kita. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan ribuan terima kasih.